Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim baghsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Pertama sekali setinggi-tinggi terima kasih kepada Puan Pengerusi yang saya mulakan Ibu Anda, Saudara Zainab dan kepada semua ahli-ahli zikir semua. Jadi sama-sama saya satu kitab yang ditulis oleh Imam Hujjatul Islam Muhammad ibn Ahmad yang lebih dikenali sebagai Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Tajuk ni ialah Adabus Suhbati wal Mu'asyarah. Adab-adab kita bersahabat dan kita bergaul. Jadi sebagai mukaddimahnya, apabila kita nak bincangkan tentang persahabatan, persaudaraan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membaca setiap hari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau kita terjemahkan Iyyaka, maknanya hanya kepada kamu. Kamu tu Allah Ta'ala. Na'budu tu ialah kata kerja semasa yang merujuk kepada ramai, maknanya kami. Cuma kita dengan terjemah kami sembah. Kalau kita terjemah kami sembah, kita hanya faham hubungan tu dengan Allah semata-mata, sebab kita hanya menyembah Allah. Jadi kalau kita baca Iyyaka na'budu dengan makna hanya kepada kamu, wahai Allah Ta'ala kami sembah, maknanya kita akan faham separuh saja daripada agama dan separuh lagi kita akan tinggalkan. Jadi na'budu tu terjemahannya ialah kami memperhambakan diri, maknanya hanya kepada kamu, wahai Allah Subhanahu wa taala kami memperhambakan diri. Maknanya terpulanglah kamu nak suruh apa. Itulah makna na'budu. Jadi pertama sekali, lafaz na'budu tu kita nak fahami ialah terjemahannya, bukan makna sembah. Sebab kalau sembah tu dia maknanya khusus. Jadi kita kena faham kami menjadi hamba hanya kepada kamu. Itulah makna na'budu. Dan betul yang kedua, yang kita nak faham daripada lafaz na'budu, kita tak kata Iyyaka a'budu. Kalau Fatihah tadi kata a'budu, maknanya aku. Kalau kita tukar jadi hamzah, a'budu, maknanya aku menyembah atau aku memperhambakan diri. Tapi bila kita baca Fatihah, kita kekal membaca dengan huruf nun. Na'budu. Jadi na'budu tu maknanya kami. Kalau kita sembahyang seorang-seorang di rumah pun, kita tetap baca na'budu. Ataupun kita duduk dalam kampung seorang-seorang pun, di ceruk kampung seorang-seorang je, di atas gunung seorang-seorang pun, kita tetap kena baca na'budu juga. Jadi na'budu tu nak bagi tahu kepada kita bahawa kita mesti berjemaah. Na'budu tu maksud kita memperhambakan Allah, memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Dia tak boleh seorang-seorang. Minimum yang mesti ada ialah murid dan guru. Jadi murid mencampur dengan guru, dia panggil na'budu. Barulah kita boleh melaksanakan aktiviti memperhambakan diri kita ni. Kalau kita kata saya seorang-seorang memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita dah membatalkan syahadat yang kedua. Sebab syahadat kedua ialah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadar Rasulullah tu maksudnya ialah guru. Jadi maknanya untuk kita sampai kepada la ilaha illallah, kita mesti menyembah, kita mesti memperhambakan diri bersama-sama dengan guru. Suatu kita kata na'budu, Iyyaka na'budu.
Itu asasnya lah. Maksudnya apabila kita nak mula mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti bersama-sama di bawah bimbingan guru yang merupakan khalifah kepada Rasulullah SAW. Dan guru kita ialah Tuan Guru Said Sabahuddin Al-Husaini. Okay, jadi bila kita dah faham iyyaka na'budu, maknanya kita mesti mentaati Allah bersama-sama di bawah bimbingan guru. Kedua, makna na'budu tadi ialah mentaati arahan Allah. Jadi baru sekarang ni kita nak bincang apa yang Allah arahkan, apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat ni. Yang kita kata saya taat, saya patuh, saya hamba abdi, saya akan ikut, saya tak akan langgar, saya tak akan tinggalkan. Maksud bila kita, kalau zaman dulu hamba abdi tadi, dia di bawah penguasaan sayyid. Sayyid ni maknanya tuan. Jadi tuan tadi dia akan bagi, contohnya kata dua arahan. Satu arahan ialah kamu tadi menebas hutan. Arahan kedua ialah kamu tadi mengambil air di sungai. Jadi dia fahamlah ada dua arahan. Maknanya dia akan memperhambakan diri ni kepada tuan dia di bawah dua arahan tadi. Menebas hutan dan membawa air ke dalam rumah. Jadi bila kata-kata saya na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, jadi kita tanyalah apa yang nak dinakbudukan. Saya ni nak jadi hamba kepada Allah, apa yang saya kena buat? Jadi perincian apa yang kita nak buat tadi tu, itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala perincikan dalam surah Wal Asri. Na'budu tadi tu, kamu mesti buat 4 perkara. Pertama sekali ialah amanu. Illal ladzina amanu, beriman maksud percaya dah. Jadi sekarang ni kita boleh ada kat sini ni, maknanya kita dah percaya dah. Kita dah percaya ada amalan rohani, namanya tarekat. Kita percaya ada amalan jasmani, namanya syariat. Kita percaya adanya bimbingan guru, adanya khalifah Rasulullah tu dia panggil amanu. Bila kita dah percaya, kamu kena wa'amilus solihat. Wa'amilus solihat ni maknanya kena bersuluk. Bersuluk, sama ada suluk tu kita buat harian, bersendirian, jaga pantang larang setiap hari, ataupun nanti insyaAllah kita ada suluk berjemaah. Dia suluk bersendirian tu kena buat tiap-tiap hari, jaga pantang larang, zikir, istighfar dan seumpamanya. Dan dia juga ada suluk berjemaah yang insyaAllah kita akan buat bulan 8 nanti. Itu dia panggil amanu wa amilus salihat. Kedua-dua ni, amanu wa amilus salihat ni mestilah menyampaikan kita kepada watawassaw bil haq. Maknanya mengenal al-haq. Tujuan kita sembahyang, puasa, haji, zakat, itu tujuannya supaya mengenal al-haq tadi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan segala keagungannya. Dan yang terakhir, watawassaw bis sabri. Jadi kita bincang kenapa pula ada di hujung tu Allah kata kamu mesti bersabar. Bersabar itulah yang nak kita bincangkan hari ni. Dia panggil persaudaraan. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita berzikir, kita beristighfar, kita berusaha mendekatkan diri, berselawat kepada Nabi SAW. Itu maksudnya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah separuh daripada tugasan perhambaan tadi. Masa kita percayai, kita bersuluk, sehinggalah kita tadi dikurniakan dengan al-haq, ilmu hakikat tersebut. Itu ialah separuh daripada makna ibadat yang mesti kita usahakan. Selepas kita buat separuh tadi daripada makna ibadat, dia ada separuh lagi makna ibadat, iaitu hubungan dengan manusia. Maksudnya kita dah faham hubungan dengan Allah Ta'ala, amanu wa amilus salihat, sampai kepada al-haq. Sampai kita tadi mengenal al-haq tadi, itulah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada hubungan dengan manusia. Dan asas kepada hubungan manusia ialah watawassaw bis sabri. Kamu kena bersabarlah. Jadi hubungan dengan manusia yang pertama sekali, maksudnya kalau murid, kita ada hubungan dengan guru. Hubungan kita perlu bersabar. Mana sahabat-sahabat tadi dia amat bersabar mengikut Nabi Muhammad tadi. Ada yang kena seksa, ada yang ditangkap, dibunuh seumpamanya. Jadi mereka sabar kerana mengikut Rasulullah SAW. Itu hubungan dengan guru yang sabar tadi.
Dan apabila kita dari seorang individu, kita ada hubungan dengan kalau kita perempuan ni, kita ada hubungan dengan suami. Jadi kita kena sabar juga, sebab arahan ni ialah wa tawassaw bis sabri. Sabar dengan kerana suami, sabar dengan apa segala permasalahan ni. Kalau suami pula dia kena sabar dengan isteri dan seumpamanya. Dan sekarang ni kita nak bincang ni, kita ada bersabar dengan guru tadi, bersabar dengan hubungan suami isteri. Dan sekarang ni kita nak bincang bersabar dengan saudara. Yang ketiga kan. Jadi saudara ni lah yang nak dibincangkan hari ni, persaudaraan. Tapi persaudaraan ni dia bukan maksudnya saya bersaudara dengan kita semua ni, bukan. Dia macam mana kita nak bersaudara dengan semua sekali serentak, tak boleh. Dia macam ni, kalau kita kata akad nikah, dia ialah lelaki akad dengan perempuan. Bila ada saja akad nikah, hubungan dia namanya akad nikah, tapi ujian dia ialah kesabaran. Mana suami kena sabar dengan isteri, isteri kena sabar dengan suami. Itu dia panggil wa tawassaw bis sabri tadi. Sabar. Habis sekarang ni bila kita bincang persaudaraan di dalam Islam, dia ada akad. Mana kita ramai-ramai ni, maksudnya apa yang Rasulullah buat? Rasulullah mensaudarakan Muhajirin dan Ansar. Jadi seorang Muhajirin dia akan akad dengan seorang Ansar. Dia panggil akad persaudaraan sesama Islam. Bila dia dah akad, maka dia ada satu ujian namanya kesabaran. Maknanya yang saudara ni dia kena sabar dengan saudara ni, dan saudara ni kena sabar dengan saudara ni. Saudara ni susah, yang ni kena tolong, yang ni susah, yang ni kena tolong. Apa yang ni tak ada ilmu, yang ni kena ajar, yang ni ada ilmu lebih dia kena ajar. Tu dia panggil akad persaudaraan yang hampir pupus di zaman kita je lah. Maknanya kita hanya maklum, oh kita ada akad jual beli, itu pun orang dah tak buat. Kita ada akad nikah, itu memang tiap cari buat lah. Cuma akad persaudaraan yang dah hampir pupus. Jadi yang nak dibincangkan persaudaraan, apabila dibincang persaudaraan ni, dia asal persaudaraan ialah mana kita bertemu dengan seorang. Maksud kita dengan ahli-ahli kita ni, maksud kita ada ahli yang baru dan ahli yang lama. Jadi kita buat, maksud akad bersaudara. Jadi ahli yang lama ni boleh bimbing ahli yang baru, itu maknanya. Rasulullah SAW dia ajar Muhajirin dulu. Bila Muhajirin dah mahir, bila Muhajirin dah ada ilmu, dari Muhajirin tadi dia akan akad. Maksud Rasulullah akadkan Muhajirin dengan Ansar tadi. Seorang Muhajirin diakadkan dengan seorang Ansar. Jadi Muhajirin ni lah jaga Ansar tadi. Jadi bila dah akad tu dia panggil akad persaudaraan. Jadi akad persaudaraan ni ialah satu ibadat yang agung, sebagaimana semayang, puasa, haji, zakat. Contohnya dalam hadis ni, dalam kitab Imam Ghazali bawa dia kata, Rasulullah SAW bersabda, Man akhon fillah, siapa yang membuat akad persaudaraan dengan seorang saudara kerana Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahu Allahu darajatan fil jannah, Allah akan mengangkat darjat orang tersebut di dalam syurga. La yanalaha bi syai'in min amalihi. Dia angkat darjat tadi dengan sebab dia akad persaudaraan tadi tu. La yanaluha bi syai'in min amalihi. Yang dia takkan dapat darjat tersebut dengan apa saja amalan yang dia buat. Kalau dia semayang banyak-banyak pun dia takkan dapat darjat tu. Dia puasa banyak-banyak pun, sebab hubungan antara manusia tu ialah satu ibadat. Macam sekarang ni, kita jangan, bila kita kata iyyaka na'budu, dia ada dua hubungan. Aku memperhambakan diri kepada Allah untuk menyempurnakan dua hubungan. Hablum minallah, hubungan dengan Allah Ta'ala, semayang, puasa, istighfar, zakat tadi. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Dua-dua ni baru dipanggil ibadat. Jadi kalau orang tanya kepada kita, ibadat tu apa? Ibadat ialah hubungan dengan Allah, amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq, dan hubungan dengan manusia, iaitu kamu kena bersabar lah. Itu ialah hubungan, itulah makna ibadat. Memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi maknanya kita membuat dua hubungan. Jadi kalau kita kata saya hubungan dengan manusia ni saya tak mau, saya nak duduk dalam gua seorang-seorang saja dengan Allah Subhanahu wa taala, pun tak salah. Cuma Quran kata rugi lah. Rugi je, sebab kamu baru buat 50% daripada ibadat. Maksudnya darjat
yang kamu akan dapat dengan sebab bersabar tadi tak dapat. Kalau kita buat hubungan dengan Allah je, kita hanya semayang, dapat juga darjat tu, tapi rendah. Maksudnya darjat yang tinggi, darjat yang agung, hanya Allah kurniakan apabila manusia tadi bersabar, apabila manusia tadi bersyukur, apabila manusia tadi berakhlak yang baik. Macam tadi lah yang hadis Rasulullah kata tadi, satu darjat yang Allah kurniakan apabila kita tadi membuat akad persaudaraan. Jadi itulah yang nak diusahakan sekarang. Maksudnya kita ada ahli yang lama dan kita ada ahli yang baru. Jadi lepas ni cuba bincang macam mana kan. Maksudnya lepas tu diakadkan akad persaudaraan. Akad persaudaraan ni maksudnya kita akad je salam, kami bersaudara kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Habis dia jadi akad lah. Maknanya orang tu akan jadi adik-beradik kita. Maksudnya dalam kitab ni dia bagi tahu bila dah akad tadi tu, apa dia punya tuntutan dia sama, dia lebih kuat tuntutan tu daripada tuntutan adik-beradik lagi. Sebab itulah akad kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia salah seorang sahabat, mungkin Sayyidina Abu Hurairah ataupun Abu Darda, dia dah akad dengan 300 orang di zaman dia. Anak-anak murid dia lah, tabi'in apa segala tu. Bila dia dah akad dengan 300 orang, tiap-tiap malam apabila dia sujud, dia akan doa kepada 300 orang tadi. Sebut nama seorang-seorang. Sebab itu ialah hak persaudaraan. Maksud kita dah akad dengan seorang ni, kita kena doakan dia tiap hari. Kita kena tanya keadaan dia setiap hari. Apa khabar? Sihat ke? Dah makan ke? Susah ke? Senang ke? Itu dia panggil akad persaudaraan. Ini ialah ibadat. Sebagaimana semayang ibadat, sebagaimana puasa ibadat. Jadi kalau kita buat akad persaudaraan tu, Rasulullah kata ni, rafa'ahullahu darajatan, Allah Ta'ala akan angkat darjatnya di jannah, dalam syurga. Darjat yang tak boleh dicapai dengan apa saja amalan, seperti puasa, zikir, semayang dan seumpamanya. Jadi kita kena maklum pada hari ni, na'budu tu bukan semayang saja. Na'budu tu bukan berzikir saja. Maksudnya na'budu tu bukan kita menghadiri hadrah saja. Na'budu tu maksudnya hubungan kita dengan Allah macam mana, kenal ke tidak, hubungan kita dengan manusia macam mana, kita sabar ke tidak, kita boleh tahan tak kesusahan, kita boleh tahan tak kerana, kita boleh sabar tak mengajar dia, kita boleh sabar tak membimbing dia. Itulah dipanggil wa tawassaw bis sabri. Dalam contoh yang lain, Rasulullah SAW bersabda, suatu bila kita bincang hadis-hadis tentang persaudaraan, Rasul tak sebut ramai-ramai. Dia tak kata persaudaraan tu 1000 orang, tak ada. Macam tadi Rasulullah kata seorang bersaudara dengan seorang. Itu adalah hadis yang lain. Rasulullah kata, ma tahabba isnani fillah illa kana ahabbuhuma ila Allahi ashaddahuma hubban li sahibihi. Rasulullah kata, tiada dua orang yang bersaudara semata-mata kerana Allah. Dua orang, maksud dia dah ada akad. Bila dah ada akad, kita tadi amat mencintai saudara kita. Maka bila ada dua orang berakad, siapakah yang lebih dicintai di sisi Allah? Rasulullah kata, kana ahabbuhuma ila Allah. Orang daripada dua orang yang berakad tadi ni, orang yang paling dicintai di sisi Allah, ashaddahuma hubban li sahibihi. Siapa dari kalangan dua orang ni yang paling sayang kepada kawan dia, kepada sahabat dia ni? Kalau dia ni kecintaan dia kepada sahabat ni 90%, yang dia ni kecintaan dia kepada orang ni 80%, maka inilah orang yang lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab persaudaraan tu ialah satu ibadat. Sebagaimana semayang pun ibadat juga. Kalau persaudaraan tu bukan ibadat, dia tak dapatlah darjat tadi. Jadi yang nak difahami apabila kita duduk dalam agama Islam, ibadat maknanya lebih luas daripada semata-mata ibadat khusus seperti semayang. Dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berkata pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bi jalali. Manakah orang yang saling cinta mencintai kerana semata-mata keagunganku? Sebab sekarang ni kalau kita kata saya seorang nak sayang semua ahli, mana boleh? Tak sempat. Jadi buatlah kita pasang-pasangkan supaya sempatlah nak sayang seorang-seorang. Maksud nak mencintai saudara tu, saya cinta semua serentak, macam mana nak buat? Tak boleh buat. Nak sayang seorang pun tak boleh, macam mana nak sayang 5 orang? Jadi itu yang Rasulullah kata tadi, buat dulu seorang-seorang kan, akad tadi tu. Jadi hari kiamat Allah bertanya, mana al-mutahabbuna bi jalali? Manakah orang yang amat saling cinta mencintai kerana aku? Al-yawma udhilluhum fi zilli yawma la dhilla illa zilluh.
pada hari ini aku akan meletakkan mereka di bawah arasku. Pada hari yang tiada naungan melainkan naungan arasku saja. Dalam hadis yang lain, Allah kata, inna rajulan zara akhallahu fillah fa arsalallahu lahu malakan. Ini panjang hadis ini. Maksudnya dia kata, okay, bila kita dah akad, kadang-kadang kawan kita tu dekat. Kawan yang kita akad ni kadang-kadang rumahnya dekat dan kadang-kadang rumahnya jauh. Kalau jauh, maksudnya kita pergi ziarah. Contohnya kita pergi ziarah. Jadi Rasulullah kata, siapa yang menziarahi saudaranya semata-mata kerana Allah. Jadi bila contohnya kita dah ada akad dengan 5 orang. Seorang saudara kita yang kita akad tu dekat Johor, seorang yang kita akad dekat Pahang, seorang yang kita akad dekat Kelantan, Terengganu. Jadi kita akan ada satu aktiviti namanya menziarahi saudara kerana Allah. Sekarang ni sekarang kita kalau kita duduk rumah, saya nak ziarah siapa tak tahu. Kalau pergi melancong lah, pergi pantai, pergi sungai, kan, tengok pokok, tengok buah macam-macam. Jadi habis tengok zoo negara. Jadi kalau yang dia kata kat sini, siapa yang menziarahi saudara semata-mata kerana Allah. Jadi kalau kita tak ada akad saudara, macam mana kita nak ziarah saudara tadi? Tak ada akad, tak pernah ada saudara seagama. Jadi kalau Allah tadi, kalau kita pergi menziarahi semata-mata kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan hantar malaikat. Malaikat tu tanya, kamu nak pergi mana? Dia kata, aku nak ziarah saudara aku. Dia kata, ada hajat ke di sisi? Dia kata, tak. Dia kata, aku ada kerabat, adik-beradik ke? Dia kata, tak ada. Dia kata, ataupun dia pernah bagi apa-apa sumbangan kurniaan kepada kamu? Tak ada. Dia kata. Habis dia kata, kenapa kamu nak pergi ziarah saudara kamu tu? Tak, dia jawab macam mana? Uhibbuhu fillahi ta'ala. Aku mencintainya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhir sekali malaikat tu kata, fa inna Allah arsalani ilaika yukhbiruka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyah wa qad awjaba lakal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghantar aku kepada kamu untuk bagi tahu kepada kamu bahawa sesungguhnya Allah mencintai kamu kerana kamu mencintai saudara kamu. Wa qad awjaba lakal jannah, dan Allah telah mewajibkan kepada kamu syurganya. Jadi nak dia bagi tahu di sini, apabila kita duduk di dalam tarekat, bila kita duduk dalam tarekat ni, kita kena berzikir. Tujuan kita berzikir tadi, pertama kita nak buang sifat negatif, sifat-sifat mazmumah. Dan bila kita dah buang sifat mazmumah, kita nakkan sifat mahmudah. Antara salah satu sifat yang kita nak ada pada diri kita ialah al-mahabbah. Mahabbah ni selagi tak berzikir tak ada, tak usah risau. Maksudnya kita sayang kepada suami, sayang kepada anak, itu bukan mahabbah nama dia. Itu lebih kepada tarikan jasmani. Maksudnya mak kucing pun sayang anak kucing. Bila masa pula dia ada mahabbah? Maksudnya itu ialah hubungan jasmani. Maksudnya adik-beradik sayang kepada adik-beradik sebab itu hubungan jasmani. Mahabbah ni lah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita dikurniakan dengan mahabbah, barulah kita boleh mencintai Allah, barulah kita boleh mencintai Rasul, barulah kita boleh mencintai suami, suami mencintai isteri, isteri mencintai suami, dan barulah kita tadi boleh mencintai saudara tadi. Sebab tu yang dikatakan sekarang ni, salah satu kurniaan paling agung, macam Rasulullah kata, awsaqu ural iman, ikatan keimanan yang paling kuat sekali yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia ialah al-hubbu fillah, cinta semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kena usaha kena dapat mahabbah tu. Maksudnya kena zikir sampai kita dikurniakan mahabbah. Cuma mula-mula sekali mahabbah tu dia akan datang kepada Allah dulu, kepada Rasul, baru dia berpindah kepada manusia. Jadi mendapatkan, maksudnya mempunyai kurniaan mahabbah tu ialah satu kurniaan yang agung. Maksudnya apabila kita ada mahabbah tadi, baru kita boleh mencintai makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Lau anna rajulan qama bainar rukmi wal maqam ya'budullaha 70 sanatan la ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'a man yuhibbu." Kalaulah ada seorang
yang beribadat antara rukun dan maqam. Maksud dekat depan Kaabah tu, antara maqam Nabi Ibrahim dengan rukun yang sebelah ke, yang ada hujung dekat Hijr Ismail tadi, dekat situ dia semayang selama 70 tahun. Maka Ibnu Mas'ud kata Allah Ta'ala akan tetap bangkitkan dia bersama-sama dengan orang yang dia cintai. Maknanya kamu tak boleh ibadat seorang-seorang. Kalau kamu ibadat seorang-seorang depan Kaabah pun, kamu mesti, hasil daripada ibadat tu ialah kamu mesti ada kecintaan kepada seseorang. Cinta kepada guru kamu ke, cinta kepada saudara kamu ke. Jadi di akhirat kamu akan dibangkitkan dengan mereka, bukan dengan sebab ibadat yang kamu buat di depan Kaabah tadi. Hasan Al-Basri, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, dia kata, nazarur rajuli ila wajhi akhihi ala al-mawaddati war-rahmati ibadatun. Ini kemuncak dalam yang macam kita bincang tadi. Jangan sekali-kali kita sempitkan makna ibadat kepada semayang saja. Lepas tu kita tak ada sebab bila kita hanya ibadat, kita kata semayang saja, jadi ujian kesabaran tak boleh buat. Sebab ujian kesabaran ni Allah kata wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Allah jadikan sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain ni sebagai ujian. Atasbiruna, kamu boleh sabar. Jadi kalau kita nak lari, sentiasa nak lari daripada orang, tak mau berkawan, tak mau berjumpa dengan ahli, tak mau bersahabat, tak mau bersaudara, atasbirun tu tak boleh buat lah. Maksudnya ujian kesabaran untuk dikurniakan dengan maqam kesabaran tadi tak boleh nak buat sebab kita asyik lari daripada orang. Maksud kita tak nak berkawan dengan orang. Saya suka duduk seorang-seorang. Saya tak nak masalah ni, saya tak mau masalah orang ni, saya tak dengar masalah orang ni. Jadi tak dapatlah wa tawassaw bil haq tadi. Jadi sekarang ni akhir sekali Fudail bin Iyad kata, nazarur rajuli ila wajhi akhihi. Apabila kita dah mula ada akad, kita dah akad dengan seseorang, dan kita tadi dah niat bersahabat dengan dia, maksudnya kita dah niat bersaudara dengannya. Jadi dia kata apabila seseorang saudara memandang kepada wajah saudaranya alal mawaddati war rahmah, dengan rasa kecintaan dan kerahmatan, semata-mata memandang saja, ibadatun ialah satu ibadat. Jadi bukanlah semestinya ibadat tadi tu macam kita bincang lah, oh saya baca Quran tiap hari Ustaz, 30 juzuk saya khatam tiap hari. Tapi kita tanya, ada cinta sesiapa tak? Kawan-kawan ke, sahabat ke? Tak ada. Saya tak mau. Orang ni semua saya tak mau. Saya nak seorang-seorang je. Dapat seorang-seorang je. Dalam hadis yang lain, maksud Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, iza asaba ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bih faqalla ma yusibu zalika. Sayyidina Umar kata, apabila kamu berjumpa dengan seorang sahabat dan kamu dapati sahabat tadi amat mencintai kamu. Maksud sekarang ni yang kita tak gembira kat dunia ni sebab kita tak ada kawan. Seseorang tak ada siapa peduli kan. Jadi macam mana? Sebab kita tak ada berbuat baik tadi, kita tak ada akad tadi. Jadi Sayyidina Umar kata, kalau kamu berjumpa dengan seseorang yang dia tadi ada kecintaan kepada kamu, Sayyidina Umar kata falyatamassak bihi, kamu jagalah orang tu betul-betul. Jangan kamu tinggalkan orang tadi. Faqallama yusibu zalika, kerana amat jarang dia nak jumpa orang macam tu. Maksud kebanyakan orang sama sekali dia tak peduli. Kawan dia tak makan ke, kawan dia tak sihat ke, tak ada pergi ziarah ke, kawan dia tak datang pun tak tanya. Jadi dia panggil tak ada ambil berat. Maksud kita hanya fikirkan diri kita sendiri, tak boleh. Tapi kalau kita jumpa salah seorang yang betul-betul mencintai saudaranya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita peganglah orang tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, maksud Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mencipta satu malaikat, separuh daripada api, dan malaikat dari separuh daripada salji. Dan dia kata, wahai Allah Ta'ala, malaikat tu kata, Allahumma kama allafta, sebagaimana kamu tadi mendamaikan, memeserakan antara api dan salji ni, alif baina qulubi ibadika salihin, wahai Allah Ta'ala, lembutkanlah dan mesrakanlah hati-hati hamba-hamba kamu yang soleh. Dalam hadis yang lain Rasulullah kata, al-mutahabbuna fillah, orang yang sangat mencintai kerana Allah Ta'ala, ala amudin min yaqutatin hamra, akan berada di atas mimbar yang tinggi, di atas batu delima yang berwarna merah, dan di atas kemuncak
mimbar tersebut ada 70,000 ghurfah, ada 70,000 bilik. Yushrifuna ala ahli jannah, mereka tadi daripada tempat yang tinggi tadi tu memandang kepada ahli syurga. Yudhi'u husnuhum li ahli jannah kama tudhi'u syamsu li ahli dunya. Jadi cahaya mereka yang amat kuat tadi tu menyinari ahli syurga. Dia orang tu dalam syurga tapi tempat yang tinggi. Ahli syurga lain ni duduk di bawah. Dia orang yang berada di tempat tinggi, orang yang mencintai kerana Allah ni, saling cinta mencintai kerana Allah tadi. Cahaya mereka menyinari ahli syurga yang rendah ni sebagaimana matahari menyinari ahli dunia sekarang. Maka ahli syurga berkata, marilah kita pergi melihat kepada orang yang saling mencintai kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas mereka ada pakaian yang berwarna hijau. Maktubun ala jibahihim al-mutahabbuna fillah. Dan tertulis di dahi-dahi mereka maqam yang amat tinggi, iaitu al-mutahabbuna fillah, orang yang saling cinta mencintai kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhir sekali kesimpulannya, kenapa kita nak kena mencintai saudara kita tadi? Sebab al-mahabbah tu ialah sifat Allah. Kita semayang, Allah tak semayang. Dia tak ada ayat kata Allah semayang, tak ada. Kalau kita puasa pun dia tak ada ayat kata Allah puasa. Kalau kita bayar zakat, dia tak ada kata ayat kata Allah membayar zakat, Allah pergi haji, Allah buat umrah, tak ada. Tapi Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah amat yuhibbu tu bahasa Arab. Bahasa Melayu ni ialah amat mencintai. Yuhibbu tu, yuhibbu tu lah makna mahabbah tadi. Maknanya Allah amat mencintai orang bertaubat. Nanti dalam ayat lain Allah kata lagi, innallaha yuhibbu al-mutawakkilin. Maksudnya ayat yang Allah kata aku cinta, aku cinta, aku cinta tu banyak. Jadi kita faham daripada situ, Allah dia ada satu sifat namanya al-mahabbah. Tu sifat Allah. Allah mencintai orang bertaubat, Allah mencintai orang bertakwa. Allah Allah mencintai yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah mencintai orang yang berperang di jalan Allah dengan saf dan seumpama ni. Jadi Allah tu dia ada satu sifat, dia panggil mahabbah. Jadi apabila kita meniru sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya Allah ada kecintaan, jadi kita pun berusaha mendapatkan kecintaan tersebut. Nah, itulah dipanggil ibadat yang paling agung. Ibadat yang paling agung ialah kita berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersyukur, kita pun bersyukur. Apa lagi? Allah tadi maha mengampunkan, kita pun memaafkan orang. Allah tadi maha mencintai, maka kita pun mencintai orang di sekeliling kita. Sebab tu ibadat yang dinamakan sebagai mahabbah ni ialah ibadat yang agung. Cuma kita kena berzikir dulu. Sebab mahabbah ialah kurniaan selepas kita berzikir. Kalau kita tak berzikir, macam mana Allah nak bagi kurniaan tu? Tiba-tiba nak bagi mahabbah, tak bagi. Sebab mahabbah dia macam kurniaan seperti PhD. Nak dapat PhD tu kena lalu banyak sekolah dulu. Sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, Universiti 1, Universiti 2, Universiti 3, baru dapat PhD. Jadi waktu kita kena berusaha, beribadat, bersuluk, amanu wa amilus solihat. Jadi sampailah kita tadi dikurniakan dengan satu kurniaan yang diistilahkan sebagai mahabbah. Bila dah ada mahabbah tu nanti, baru kita boleh menyayangi balik semula orang di sekeliling. Baru kita boleh sayang semula kepada suami, baru kita boleh sayang kepada anak-anak, baru kita boleh sayang kepada jiran. Tapi kalau tak ada mahabbah tu, hubungan tu adalah hubungan biasa je. Hubungan kerana saudara mara, hubungan kerana darah, hubungan kerana kerja, kan, hubungan kerana orang ni pernah buat baik. Ni hubungan kerana Allah tu tak boleh buat sebab mahabbah tu dia tak ada. Jadi usahakan supaya dapat mahabbah tu dulu. Dan apabila dikurniakan dengan mahabbah tu, baru kita boleh buat apa yang dinyatakan dalam hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi. Jadi itulah maklumat ataupun perkara yang dinyatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitabnya Adabus Suhbah wal Muasyarah. Jadi kesimpulannya ialah ibadat dibahagikan kepada dua bahagian. Satu ialah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita belajar, dan satu lagi hubungan dengan manusia. Dan asas kepada hubungan dengan manusia tadi ialah wa tawassaw bis sabri, maksudnya adalah kita tadi bersabar, bersyukur, maafkan, apa dia, bersama-sama menanggung kesenangan, kesusahan dan seumpamanya. Jadi moga-moga kita dapat memahami perkara yang Imam Ghazali nyatakan tersebut, dan moga-moga kita dapat meluaskan makna ibadat.
Maksudnya jangan kita kata ibadat tadi amat sempit, pegang tasbih saja ibadat, bukan. Maksud kita pergi berziarah, lepas tu sekarang kita datang bertaaruf, berkenalan bersama ahli, semua ni dia panggil ibadat, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala yang baik daripada Allah Taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ihfaz sayyid as-sabahuddin wa zuhu wa iyana sihatan wa afiyatan wa salamatan wa afadat daimah. Allahumma zalna husna adamahu wa ridha wa mahabbatahu wa khidmatahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.